Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini hari Ahad 5 September 2021. Kita berjumpa lagi dalam kelas Bahasa Melayu tingkatan 1. Cikgu harap semua bersedia untuk kita belajar pada pagi ini. Hari ini cikgu fokus kepada penulisan karangan. Mudahnya hari itu kita belajar karangan respon terhad, tapi hari ini kita nak tulis karangan panjang lah, iaitu karangan bahagian C. Karangan bahagian ini menghendaki kamu menulis berdasarkan tajuk yang diberikan. Kamu kena beri perhatian betul-betul kepada maklumat-maklumat yang cikgu nak sampaikan supaya kamu boleh menulis. Namun begitu, hari ini kita tidak tulis karangan yang lengkap. Cikgu akan bimbing kamu menulis karangan satu bahagian demi satu bahagian supaya kamu dapat menguasai dengan baik kaedah dan teknik menulis karangan. Hari ini kita fokus kepada penulisan pendahuluan, iaitu bahagian awal dalam penulisan karangan. Cikgu nak kamu beri perhatian, dengar betul-betul supaya kamu boleh faham. Cikgu nak kamu teliti teliti bahagian ini agar kamu boleh menulis dengan baik. Hai, Assalamualaikum. Bersua kembali kita dalam channel Cikgu Ida Rahim. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu penulisan. Cikgu akan berkolaborasi dengan seorang guru, iaitu Cikgu Amli bin Kamarudin. Sebelum kita bersama dengan Cikgu Amli, Cikgu ingin terangkan sedikit tentang bahagian C. Dalam bahagian C, kamu perlu menulis karangan dengan jumlah markah sebanyak 25 markah. Mari kita lihat dulu apakah itu karangan. Karangan ialah proses menghasilkan penulisan kreatif, jenis imajinatif dan deskriptif menggunakan bahasa yang menarik dengan betul. Karangan terdiri daripada karangan berformat dan tidak berformat. Panjang karangan yang perlu kamu tulis adalah antara 80 hingga 120 patah perkataan. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan pembelajaran kita bersama Cikgu Amli bin Kamarudin. Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Amli bin Kamarudin, guru Bahasa Melayu. InsyaAllah hari ini kita sama-sama akan membicarakan tentang Bahasa Melayu tulisan, khasnya pada bahagian C, iaitu kita fokus pada karangan jenis fakta. Sebelum kita membicarakan tentang karangan fakta, sama-sama kita lihat dulu bentuk-bentuk karangan. Sebab kita tahu karangan ada dua jenis. Yang pertama, karangan berformat dan seterusnya karangan tidak berformat. Kita tengok dulu apa itu karangan berformat. Contoh-contoh karangan berformat. Yang pertama, surat kiriman rasmi, surat kiriman tidak rasmi, laporan, catatan, dialog, berita, syarahan, ucapan dan perbahasan. Semua 9 karangan ini merupakan karangan berformat, merupakan karangan format rasmi. Selain daripada karangan berformat, kita juga ada karangan tidak berformat. Contoh, karangan bentuk cerita. Dalam karangan bentuk cerita, terdapat karangan cerita, iaitu cerita rekaan. Terdapat juga karangan cerita berbentuk suasana, gambaran, pengalaman, penyelesaian masalah.
Ada juga menyambung cerita, akhiri cerita, keperihalan, fakta, peribahasa, autobiografi dan biografi. Ini antara contoh karangan tidak berformat. Baiklah, sekarang kita tengok apa itu karangan fakta. Karangan fakta ditulis dalam bentuk format biasa. Karangan ini memerlukan kita mempunyai pengetahuan yang luas tentang tajuk yang diberikan. Jadi kita perlu banyak membaca buku, majalah, surat khabar dan sebagainya. Fahamkan kehendak soalan. Contoh soalan: tulis sebuah karangan tentang faedah-faedah keperpustakaan. Pastikan anda benar-benar tahu dan mempunyai fakta yang betul tentang tajuk. Senaraikan fakta-fakta atau isi yang diketahui dan susun mengikut kepentingannya. Setelah mengemukakan pengenalan, tulis bahagian isi. Pastikan anda dapat menyediakan sekurang-kurangnya 3 ataupun 4 isi. Kamu harus mampu mengembangkan sesuatu isi. Setiap isi haruslah dihuraikan beserta contoh yang sesuai dengan menggunakan ayat dan kata yang mudah difahami. Setelah siap mengembangkan isi, kemukakan bahagian penutup. Gunakan gaya bahasa yang tepat, usah meleret-leret dalam menjawab tugasan. Baiklah, hari ini cikgu akan membincangkan tentang bagaimana cara mudah untuk kita mengenapasi isi karangan fakta. Antara contoh bentuk soalan yang selalu dikemukakan dalam karangan fakta ialah faedah-faedah ataupun kebaikan-kebaikan atau kelebihan-kelebihan atau kepentingan-kepentingan. Sekiranya ada bentuk soalan yang bertanya tentang faedah, kebaikan, kelebihan, kepentingan, maka untuk kita menjawab soalan, kita perlu mengetahui apakah kehendak soalan tersebut. Soalan contoh: membaca, bersukan, ko-kurikulum, lawatan, perkhemahan ke perpustakaan. Soalan contoh: tulis sebuah karangan tentang faedah-faedah membaca. Atau tulis sebuah karangan tentang kebaikan-kebaikan bersukan. Atau tulis sebuah karangan. Okey, cikgu nak kamu beri tumpuan pada kaedah penulisan pendahuluan karangan ya. Okey, terus beri perhatian pada rakaman ni. Assalamualaikum, hai, bersama dengan Cikgu Syakirin. Baiklah, video hari ini Cikgu Syakirin akan menekankan atau Cikgu Syakirin akan mendedahkan teknik untuk menulis perenggan pendahuluan. Okey, perenggan pendahuluan merupakan satu perkara penting dalam sesebuah karangan kerana dia memberikan first impression. Okey, first impression iaitu tanggapan pertama pemeriksa ataupun pembaca terhadap kita punya karangan. Okey. Okey, ada 3 sebab mengapa kita perlu menulis pendahuluan. Okey, yang pertama, kita ingin menarik perhatian ataupun minat pembaca untuk meneruskan pembacaan karangan yang telah kita tulis. Okey, yang kedua, kita memberikan arah ataupun menunjukkan arah kepada pembaca tentang perkara yang akan disentuh dalam karangan kita. Okey, dan yang ketiga ialah kita menjelaskan tema karangan secara ringkas bertepatan dengan kehendak soalan. Okey, so itu antara 3 sebab mengapa dalam sesebuah karangan perlu ada pendahuluan.
Baiklah, masalah utama murid-murid ialah yang berkaitan dengan perenggan pendahuluan ialah tidak tahu apa yang boleh ditulis dalam perenggan pendahuluan, takut isi karangan dimasukkan dalam perenggan pendahuluan dan juga tidak dapat mengingat jenis-jenis perenggan pendahuluan. Okey, kan kita ada beberapa jenis perenggan pendahuluan. Okey, contoh yang cikgu boleh beri seperti perenggan pendahuluan jenis definisi, perenggan pendahuluan jenis pendapat, perenggan pendahuluan jenis peribahasa dan sebagainya. Tetapi disebabkan anda tidak mengingat perenggan tersebut, anda tidak dapat menulis mengikut jenis-jenis perenggan. Okey? Baiklah, sebelum cikgu memberikan teknik bagaimana kita nak menulis perenggan pendahuluan, okey, cikgu ingin memberikan penanda wacana yang boleh anda gunakan, yang ringkas, yang mudah untuk anda ingat ya. Contoh seperti pada era modernisasi ini, pada masa ini, pada zaman globalisasi ini, belakangan ini, dasawarsa ini dan juga kini. Okey, itu contohlah, contoh penanda wacana yang anda boleh gunakan ataupun yang boleh anda ingat untuk memulakan perenggan pendahuluan anda. Okey? Baiklah, apa yang boleh ditulis dalam perenggan pendahuluan? Okey, teknik yang paling mudah untuk anda ingat ialah, okey, ingat, senang sahaja tekniknya ialah sekiranya tajuk yang diberikan berkaitan dengan punca atau langkah, anda boleh kaitkan dalam perenggan pendahuluan anda itu dengan kesan. Okey, dengan kesan. Maksudnya dalam perenggan pendahuluan itu anda masukkan kesan sekiranya ikut tajuk. Okey, kurang jelas kita tengok contoh pendahuluan yang Cikgu Syakilin telah hasilkan. Okey, contoh tajuk karangan. Bincangkan faktor yang menyumbang kepada peningkatan kes buli dalam kalangan remaja. Okey, faktor yang menyumbang kepada peningkatan kes buli dalam kalangan remaja. Okey, bagaimana kita nak menulis pendahuluan dengan memasukkan kesan. Okey. Belakangan ini, kes buli di sekolah mencatatkan peningkatan. Isu ini sering meniti di bibir masyarakat dan menjadi topik utama dalam pelbagai media massa. Banyak video tentang salah laku ini dirakam dan disebarkan melalui pelbagai media. Sekiranya masalah ini berterusan, maka pelbagai kesan negatif akan muncul dalam diri pembuli dan juga yang dibuli. Antara kesan yang akan timbul dalam diri remaja adalah seperti hilang keyakinan diri, ketakutan yang melampau, masalah mental dan sebagainya. Justru punca-punca yang mendorong ke arah peningkatan masalah buli ini harus dikenal pasti. Okey, so cikgu letakkan di situ kotak yang berwarna biru isu semasa dan juga yang berwarna merah tersebut. Cikgu telah masukkan sedikitlah ringkas tentang kesan yang akan berlaku sekiranya masalah buli ini tidak diatasi. Okey, lepas tu baru kita menjurus kepada soalan, okey, kepada tajuk soalan kita, iaitu kita perlu mengenal pasti punca-punca yang mendorong ke arah peningkatan masalah buli ini. Okey, itulah antara teknik yang digunakan. Kita masukkan kesan untuk kita tulis dalam perenggan pendahuluan sebelum kita menjurus kepada tajuk ataupun topik ataupun tema utama. Okey. Okey, tajuk yang seterusnya adalah mengenai bincangkan peranan pelbagai pihak untuk membentuk keluarga bahagia. Okey, peranan ni lebih kurang kepada tanggungjawab, okey, ataupun apa yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak tersebut untuk membentuk keluarga bahagia. Okey, kita lihat pendahuluan yang bersesuaian dengan tajuk karangan ini. Okey, bagaimana pula sekiranya tajuk yang diberikan berkaitan dengan kepentingan, kebaikan, manfaat, faedah? So, perenggan pendahuluannya anda boleh kaitkan dengan punca
atau langkah. Ikut kesesuaian tajuk. Okey, ikut yang tajuk yang anda peroleh. So anda boleh pilih sama ada anda nak tulis punca ataupun langkah. Ingat ya, sekiranya soalan yang kamu dapatlah tentang faedah, kepentingan, manfaat, okey, anda boleh selitkan dalam pendahuluan tentang langkah ataupun punca. Okey, lihat contoh supaya anda dapat memahaminya dengan lebih jelas. Okey, contoh bagi tajuk karangan, kebaikan atau kepentingan mengamalkan gaya hidup sihat. Okey, sekiranya anda dapat tajuk ini, dalam pendahuluannya apa yang boleh anda tulis? Jom kita lihat apa yang boleh ditulis dalam perenggan pendahuluan. Okey, contoh pendahuluan yang boleh anda boleh tulis, okey, contohnya seperti pada zaman yang sebercanggih ini, setiap insan hanya memikirkan cara untuk meningkatkan taraf hidup masing-masing agar seiring dengan perubahan zaman, mereka semakin mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat kerana bagi mereka yang penting harus cepat dan wang adalah segalanya. Ini menyebabkan masyarakat kita mendapat pelbagai penyakit yang serius kesan daripada gaya hidup yang diamalkan. Justeru, semua pihak harus mencari jalan yang terbaik untuk menggalakkan masyarakat kita mengamalkan gaya hidup sihat dalam kehidupan mereka kerana aktiviti ini memberikan pelbagai faedah kepada kita. Persoalannya, apakah kepentingan mengamalkan gaya hidup sihat? Baiklah, seperti yang anda lihat dalam kotak yang berwarna biru itu adalah isu semasa yang kita perlu kena tahulah isu sedikit tentang isu semasa. Kemudian yang berwarna merah itu cikgu telah masukkan kesan, okey, kesan yang menyebabkan masyarakat kita mendapat penyakit yang serius. Okey, cikgu masukkan kesan, dan yang berwarna purple itu, yang berwarna ungu itu cikgu telah masukkan ayat yang menjurus kepada soalan kita. Okey, contohnya seperti justeru semua pihak harus mencari jalan yang terbaik untuk menggalakkan masyarakat kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okey. Okey, untuk soal contoh perenggan jenis ini, cikgu berikan yang berwarna merah sedikit itu adalah tentang kesan, okey, yang menyebabkan masyarakat kita mendapat pelbagai penyakit yang serius, dan kotak yang berwarna purple itu cikgu memberikan kita memberikan ayat langkah. Okey, contohnya justeru semua pihak harus mencari jalan yang terbaik untuk menggalakkan masyarakat kita mengamalkan gaya hidup sihat dalam kehidupan kerana aktiviti ini memberikan pelbagai faedah. So, cikgu berikan sedikit langkah dan cikgu menjurus kepada soalan. Kenapa kita perlu menjaga kesihatan? Okey, kerana ada manfaatnya. Persoalannya, apakah kepentingan mengamalkan gaya hidup sihat? Okey, untuk perenggan pendahuluan, kamu tak perlu terlalu detail untuk menceritakan. Contohnya, kamu dah pilih langkah, kamu pilih kesan. Okey, tak perlu nak terlalu detail. Kamu just berikan secara general ataupun secara umum kerana kita nak menjuruskan kepada tajuk kita. Okey? Okey, seterusnya tajuk karangan adalah tentang faedah permainan tradisional. Okey, ingatlah, faedah samalah maksud dengan kepentingan, sama maksud dengan kebaikan. Okey, bagaimana kita nak menulis perenggan pendahuluan? Okey, kita lihat contoh. Baiklah, contoh karangan yang anda boleh dapat lihat di situ. Pada zaman yang sebercanggih ini, permainan tradisional seperti congkak, catur Cina, wow, gasing dan sebagainya boleh dikatakan semakin kurang digemari oleh masyarakat kita. Hal ini demikian kerana mereka lebih gemar bermain permainan yang terdapat di dalam telefon pintar masing-masing. Sekiranya situasi ini tidak dibendung, maka pelbagai perkara yang negatif akan timbul dalam masyarakat kita. Justeru semua pihak harus mencari jalan yang terbaik untuk menggalakkan masyarakat kita menghidupkan semula permainan tradisional kerana aktiviti ini memberikan pelbagai faedah kepada kita. Persoalannya, apakah faedah-faedah permainan tradisional kepada kita? Okey, berdasarkan contoh pendahuluan ini, anda dapat lihat cikgu telah meletakkan setiap itu dalam kotak masing-masing. Yang berwarna biru adalah tentang isu semasa. Okey, kenapa permainan tradisional sudah tidak lagi dimainkan oleh masyarakat kita? Mesti ada sebab kan, kamu pun tahu, kerana dengan adanya teknologi. Okey, kita jadikan sebagai sedikitlah masukkan dalam pendahuluan. Kemudian kita memberitahu kesan apa sekiranya situasi ini tidak dibendung, pelbagai perkara negatif
yang akan timbul dalam masyarakat. Dan yang berwarna purple tu, kotak warna purple tu, cikgu masukkan sedikit langkah dan kita menjurus kepada soalan. Justeru semua pihak harus mencari jalan yang terbaik untuk menggalakkan masyarakat kita menghidupkan semula permainan tradisional kerana aktiviti ini memberikan pelbagai faedah kepada kita. Persoalannya, apakah faedah-faedah permainan tradisional kepada kita? Okey, so cikgu masukkan dalam cikgu telah menjurus kepada tajuk karangan kita. Okey, cikgu harap anda boleh jelaslah dengan segala contoh pendahuluan yang cikgu berikan, dan anda boleh tengok video ini berulang kali untuk menambahkan kefahaman anda tentang teknik menulis pendahuluan. Baiklah, bagi melancarkan proses penulisan pendahuluan, anda tidak boleh lari. Okey, anda tidak boleh kata, oh cikgu saya memang tak pandai untuk menuliskan pendahuluan. Tak boleh. Okey, anda harus faham topik. Yang pertama ialah anda harus faham topik dan juga mempunyai pengetahuan sedia ada tentang topik yang akan dihuraikan. Maksudnya, anda perlu tahulah tentang isu semasa. Okey, contohnya kalau permainan tradisional. Okey, kamu tahu permainan tradisional semakin tidak digemari oleh masyarakat. Okey, kerana apa? Kamu kena ada pengetahuan sedia ada. Okey, jelas? Oleh itu, anda hendaklah rajin-rajinkan diri untuk membaca isu semasa supaya anda boleh juga menulis pendahuluan anda dengan baik. Okey, bab kata pepatah, apa yang Cikgu Syakirin beritahu sebelum ini ialah yang bulat tidak akan datang bergolek. Maksudnya apa? Setiap kejayaan pasti ada usaha. Okey, sampai itu sahaja. Okey, baiklah. Kamu dah dengar bagaimana menulis pendahuluan karangan. Okey, sekarang cikgu nak kamu salin contoh pendahuluan ini. Okey, salin contoh pendahuluan ini. Okey, cikgu nak kamu salin dalam buku contoh pendahuluan ini. Okey, dia ada dua contoh yang kamu kena salin. Okey, ini yang pertama. Okey, cikgu nak kamu salin. Okey, ini yang pertama. Okey. Dan ini yang kedua yang kamu kena salin. Okey, ini yang kedua Okey, salin yang ini bagi selesai. Okey, dua contoh pendahuluan. Okey, masa kita masih panjang. Cikgu nak kamu selesaikan. Dan cikgu harap kamu faham bagaimana menulis karangan. Okey, bagaimana menulis pendahuluan karangan. Dia ada dua kamu tengok elok. Okey, kamu boleh pause dia, kamu tengok dan kamu salin. Dia ada dua karangan ni. Yang pertama, yang ini yang pertama yang kamu kena salin. Okey, dan yang ini yang kedua. Kedua-dua ini sebenarnya ada di dalam video tadi. Cikgu tarik keluar. Okey, tulis tarikh hari ini dan salin kedua-dua karangan ini. Okey, tulis tarikh hari ini dan salin kedua-dua karangan ini dalam buku karangan. Ini contoh penulisan pendahuluan. Okey, cikgu harap kamu faham. Okey, cikgu harap kamu faham bagaimana menulis pendahuluan. Kerana apa? Selepas ini kita akan masuk kepada bahagian isi dan perenggan penutup. Perenggan pendahuluan kita dah buat pada minggu ini. Kita akan pergi kepada perenggan isi dan seterusnya perenggan penutup. Jadi cikgu nak kamu faham betul-betul, dan hari ini cikgu amat berharap kamu faham bahagian pendahuluan. Dan kerja buat kamu pada hari ini ialah menyalin kedua-dua contoh pendahuluan ini. Okey, kedua-dua contoh pendahuluan bahagian akhir ini. Okey, cikgu akan bersama kamu di talian. Okey, dan cikgu akan sampaikan maklumat dari semasa ke semasa untuk peringatan kamu. Okey, selesaikan kerja kamu. Jumpa cikgu di talian.